Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bersama saya lagi sekali, Mohsin Mokhtar hari ini. Dalam satu lagi podcast Atta Koma, sesi 30 minit akan datang sekejap lagi, iaitu soalan-soalan maut kepada tetamu kita pada hari ini. Hari ini saya excited. Saya excited bangun pagi sebab kita ada tetamu yang sangat istimewa, Mr. Muhammad, ataupun dikenali sebagai Mr. Wakosh, Business Communication Advisor dan juga founder Wakosh Training and Consultancy. Selamat datang Mr. Muhammad. Terima kasih Tuan Mohsin. Okey. Tajuk kita pada hari ini adalah saya rasa kalau tajuk ini kalau kita panggil orang lain takut nak datang Mr. Muhammad. Jadi kita panggil Mr. Muhammad memang sebab kita nak kalau boleh kita nak kupas tajuk ni betul-betul halus lah. Tajuknya latihan buang masa je. Jadi latihan buang masa. Buang masa. Okey. Jadi maknanya bagus. Kita tengok dekat sini Mr. Muhammad adalah sebagai seorang business communication advisor dan juga kita tahu bahawa kalau nak cerita tentang peniaga, cerita tentang usahawan, ada usahawan yang pergi ke latihan tak dapat apa-apa balik, ada usahawan yang tak nak pergi latihan, macam-macam jenis usahawan Mr. Muhammad. Dan adakah latihan itu sebenarnya memberi manfaat ataupun buang masa je? Okey. Tapi sebelum kita mula sesi 30 minit ni, saya nak minta Mr. Muhammad memperkenalkan diri lah sekejap saja dalam lebih kurang 1 minit. Terutamanya yang berkaitan dengan training and consultancy Mr. Muhammad sendiri dan juga sebagai business communication advisor. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Mohsin. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana sudi untuk menjemput saya berkongsi dalam sesi pagi ini dengan tajuk yang begitu kontroversi, latihan buang masa je kan. So itu soalan-soalan dan mungkin jawapan itu juga ada pada diri tuan-tuan dan puan-puan. Saya Muhammad bin Yusuf atau saya lebih suka dikenali Mr. Wakosh. Saya adalah Business Communication Advisor dan juga founder kepada Wakosh Training and Consultancy. Kalau kita tengok saja Wakosh saja mencerminkan siapakah kita sebenarnya ya. Wakosh adalah daripada 5 deria yang kita gunakan dalam kehidupan kita tidak terlepas daripada 5 deria: visual, auditory, kinesthetic, olfactory dan gustatory. So pengalaman saya Wakosh ini ditubuhkan pada tahun 2009 lagi. Kita cenderung kepada untuk mindset setting atau mind setting. So kebanyakan kita tidak begitu memahami bahawa kehidupan kita bermula dengan komunikasi. Siapa di dunia ni Tuan Mohsin yang tidak pernah berkomunikasi. Yang komunikasi ni sama ada secara kita sedar, secara gambar juga kita berkomunikasi. Sebab itu sebagai business communication advisor, kalau kita mempraktikkan gambar tersebut, pasti gambar tersebut adalah mampu berkomunikasi dengan pelanggan kita. Dan dalam training banyaklah yang saya involve, sama ada secara dengan pihak-pihak korporat, pihak kemas, pihak saya pernah berurusan dengan Kadar, Kelantan, dan saya juga adalah sebenarnya adalah merupakan salah seorang yang involve di dalam company wife saya sendiri, iaitu kita mengadakan usaha sama dengan home industry di Bandung, iaitu mengeluarkan pakaian muslimah untuk wanita. Sebab itulah kenapa saya business communication advisory. Saya adalah merupakan perantara syarikat saya untuk membolehkan saya berkomunikasi dengan pihak di Indonesia dan juga di Vietnam buat masa sekarang. So itu adalah sedikit tentang diri saya lah Tuan Mohsin. Mr. Muhammad. Jadi dengan apa yang Mr. Muhammad telah cakap tu, saya rasa kecil aja nak bertanya-tanya soalan ni. Tapi disebabkan dalam podcast Atta Koma ni kita memang kena tanya juga soalan, jadi sekejap lagi kita akan pergi kepada sesi 30 minit Mr. Muhammad. Okey, sebelum kita pergi kepada sesi 30 minit ni, saya ada timer dengan saya. Tapi sebelum kita pergi kepada sesi ni, saya kena jelaskan dulu apa yang akan berlaku dalam 30 minit ni. Okey.
dalam 30 minit ni hanya host iaitu saya yang dibenarkan bertanya soalan. Okey. Kemudian yang keduanya, rakaman ini akan diupload ke channel atau YouTube, yang mana apa sahaja yang Mr. Muhammad perkatakan pada hari ini akan menjadi hak milik publik. Maksudnya kalau andai kata nanti ada yang tak puas hati ke, ada yang kecam Mr. Muhammad ke, memang itu adalah senario biasa di YouTube. Okey, kemudian tajuk kita pada hari ini adalah latihan buang masa je, bermaksud undang-undang keempat soalan akan menjurus kepada tajuk tersebut, dan mungkin ada juga soalan yang Mr. Muhammad rasa macam tak relevan, kenapa nak tanya, agak sensitif, tapi membawa kepada undang-undang kelima, iaitu harap-harap Mr. Muhammad boleh bertahan sampai habislah. InsyaAllah. Kalau Mr. Muhammad sudah bersedia, saya mulakan timer saya. Okey, insyaAllah untuk kita sama-sama berkongsi. Yang paling penting ianya menjadi satu perkongsian, dan ialah kita sebagai manusia, kita tidak boleh untuk mengatakan apa yang kita katakan itu adalah sempurna dan disukai. Manusia terdiri sama ada mereka suka atau tidak suka. Jadi kita sekadar berkongsi. Okey, baik Mr. Muhammad. Apa pendapat Mr. Muhammad sebagai seorang otai di dalam industri latihan apabila saya mengatakan bahawa peniaga ni ada yang tidak percaya bahawa latihan boleh mengubah apa-apa. Ada yang rasa macam, yalah meniaga dah lama, boleh je meniaga. Meniaga nasi lemak dah lama, meniaga apam balik dah lama, boleh je meniaga. Kenapa aku nak kena pergi ke latihan ini, latihan itu? Ada peniaga yang mentalitinya macam tu, Mr. Muhammad. Sila ulas. Okey, peniaga. Ya, apabila sebab itu di dalam sudut perniagaan, ya, sudut perniagaan, kita ambil sudut perniagaan. Perniagaan terdiri daripada dua, sama ada peniaga maupun usahawan. Peniaga adalah dia punya konsep dia asal barang jadi duit. Dia tak fikir yang lain. Sebab tu kadang-kadang mengapa dia merasakan apabila untuk menghadiri khusus atau latihan, dia merasa satu kerugian kerana dia tidak boleh mencipta duit untuk diri dia. Ya, dan peniaga ini saya amat bersetuju apabila peniaga mengatakan latihan buang masa pada mereka. Ya, saya bersetuju. Sebab sekiranya peniaga tersebut adalah di dalam kategori yang mana dia tidak ingin berubah. Dia tidak ingin suatu masa dia menjadi usahawan, suatu masa dia contoh dia berniaga di gerai, dia tidak ingin berniaga di restoran, dan dia tidak ingin berniaga di kedai yang lebih besar. Saya setuju pada mereka dan golongan yang ini. Maksudnya dia sudah selesa, tidak perlu. Nah, dan mereka ini juga saya bersetuju kepada peniaga ini apabila dia merasakan gelas ilmu yang dia ada itu telah penuh. Oh. Ya. Gelas ilmu yang ada pada dia, dia merasa dia dah cukup penuh. Cukuplah. Aku dah cukup ilmu aku sebagai peniaga. Aku tak nak menjadi usahawan. Ya. Dan dia takut apabila dia pergi khusus, pergi latihan, ilmu tu akan penuh dan melimpah keluar. Ini yang berada di dalam diri yang mana dia tidak tahu tentang diri dia. Okey, faham. Usahawan pula, Mr. Muhammad, usahawan pula. Apabila usahawan pula, dia adalah seorang pencipta keperluan dan kehendak pelanggan. Okey, baik. Ya? Okey. Bermaksud sebelum kalau dia sebagai seorang usahawan, dia ingin menjual produk atau perkhidmatan dia, usahawan dia akan berfikir apa nilai yang boleh dia berikan dan memenuhi kehendak keperluan pelanggan. Jadi untuk menentukan memenuhi keperluan kehendak pelanggan mereka, mereka mesti ada latihan, mesti tahu ilmu dia, apa nilai yang diberikan. So ini latihan boleh mendedahkan kepada mereka tentang untuk dia mengetahui nilai kepada produk, kepada perkhidmatan kita yang sesuai untuk memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan. Tapi Mr. Muhammad, cuba Tuan Muhsin
kita sama-sama fikirkan. Okay. Bagaimana kita nak tahu keperluan pelanggan kalau kita tidak tahu tentang nilai yang ada pada produk atau perkhidmatan kita? Jadi benda macam tu kena sentiasa belajar, Mr. Muhammad. Seharusnya kalau kita tengok dalam Islam sekalipun, kalau boleh saya kongsi dalam boleh. Islam sekalipun cuba kita tengok pada surah Taha ayat 114 yang bermaksud, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Allah sendiri mengajar kita supaya kita berdoa kepada Dia supaya ditambahkan pengetahuan. Sebab latihan, Tuan Mukhtar, latihan menjuruskan maklumat, ilmu, pembelajaran, amal dan penyebaran. So ilmu tersebut Allah suruh kita minta. Sebab tu saya kata setuju kepada orang yang merasa diri dia gelas ilmu dia dah penuh. So tak perlu pergi latihan. Baik, gelas ilmu dah penuh tu sangat konteks yang sangat menarik. Kemudian perbezaan usahawan dan peniaga juga satu konteks yang menarik. Tapi Mr. Muhammad, ada juga peniaga yang ataupun usahawan yang gila pergi latihan. Maksudnya semua latihan dia daftar, semua kursus dia pergi, dan pada akhirnya bisnesnya masih ditakut lama. Ada juga orang yang macam ni ya Mr. Muhammad. Jadi apa sebenarnya yang berlaku ni? Ini adalah satu lagi golongan. Tadi golongan yang tak nak ataupun golongan yang kalau tuan baca satu buku yang dikeluarkan oleh John Kotter yang bertajuk Our Iceberg is Melting. Ataupun sebelum ni kenal juga satu buku yang amat terkenal sebelum ni yang dikeluarkan oleh Spencer Johnson, iaitu Who Moved My Cheese. Ya, terkenal buku tu. So golongan inilah golongan bukan sniff, tetapi golongan yang nama dia ham. Golongan yang tak nak berubah. Dia merasa, oh aku selesa dengan keadaan aku sekarang. Okey, dan satu lagi golongan eagles yang macam ni, yang terlampau minat untuk mencari latihan, menambah. Ya, golongan macam ni pun ramai. Sebab bila saya sendiri pun saya pergi hadiri pelbagai kursus, ya, pelbagai latihan. Saya berjumpa orang tu gairah sangat. Bila satu program dia begitu gairah, macam dia dah tahu dah step-step yang apa yang organizer ataupun speaker tu bercakap, dia dah tahu dah apa akan berlaku. Okay. Berdiri atas kursi, dia dah tahu dah step dia. Bila saya tanya dia, Tuan, berapa kali tuan pergi kursus? Ikut program macam ni. Saya dah 5 kali. Satu program yang sama sudah 5 kali, ini something wrong. Something wrong. Apabila kita tidak menemui di mana titik kita sebenarnya. Titik itulah yang akan menentukan sama ada kursus kita perlu atau sebaliknya. Latihan itu perlu atau sebaliknya. Mungkin ada yang sampai dalam sebulan sampai 18 hari. Tetapi apa sebenarnya kita pergi kursus tersebut? Latihan yang kita jalani tersebut apa sebenarnya? So kita kena tanya diri kita. Kita kena tanya, adakah latihan tersebut benar-benar perlu untuk kita sebagai seorang usahawan, ataupun kita hanya pergi sekadar berseronok. Oh, orang tanya berapa kursus? Oh, aku dah 10 kursus yang hadir yang sama. Kan? Tetapi apa impact yang kita nak tanya? Ya, betul, impact. Apa yang kita dapat? Jadi walaupun contoh macam podcast kita sama setengah jam, tetapi apa intipati sebenarnya? Apa yang boleh, kalau dari sudut itu, apa ibrah yang boleh kita gunakan untuk perniagaan kita? Yang itu yang paling penting. Betul. Ya? Mr. Muhammad tadi mengatakan tentang maknanya peniaga tak tahu, bila dah pergi banyak kali dia tak tahu pun apa yang perlu, apa yang tak perlu. Ada tak sikit tips Mr. Muhammad untuk peniaga, dia nak tahu ini aku perlu, ini bisnes aku dah sampai ke satu tahap aku perlukan ini, bisnes aku perlukan ini. Macam mana nak, ada tips tak Mr. Muhammad, peniaga untuk tahu keperluan dia untuk pergi latihan? Okey. Ya, sebab tu kalau kita nak berniaga untuk menjadi seorang usahawan, pertama kita kena tahu bisnes model kita dahulu. Apa bisnes model kita? Bisnes model kita. So dalam bisnes model tersebut, kita ada kekuatan, dia katakan SWOT analysis.
untuk diri kita sebagai usahawan. Jadi kita kena pasti. Contoh, kelemahan saya tidak pandai untuk menggunakan pemasaran digital. So, untuk tempoh yang tersebut, memandangkan dengan keadaan pandemik dan sebagainya, kita pergilah khusus untuk pemasaran digital saja. Ya. Kalau kelemahan kita dari sudut, yang ini yang kita perlu. Seorang usahawan kena penuh nilai. Tetapi saya tidak tahu kat luar sana pernah tak dinilai tentang SWOT, analisis tentang diri dia. Di mana kekuatan dia, di mana kelemahan dia, di mana peluang dia, dan di mana ancaman dia. Itu untuk diri, bukan untuk perniagaan lagi. Kalau perniagaan, kita boleh membuat business model. Sama ada business model canvas dan sebagainya. So, ini yang perlu usahawan itu tahu dahulu. Ya, jadi kita pergi khusus mengikut keperluan dan sesuai dengan perniagaan kita. Kecuali lah kalau memang kita tak ada apa dah. Perniagaan kita, contoh macam pandemik, mungkin perniagaan kita dah tak boleh laksanakan, banyak masa terluang. So macam itu tak apa. Maksudnya pergi, ya, okay. So dia boleh kumpulkan maklumat, dia kata, oh motivasi aku rendah lah, so aku pergi. So kita pergi yang mana yang agak sesuai pada kita sajalah. Tak perlulah pergi semua sekali, sebab apa? Apabila terlampau banyak sangat, sehingga kan kita keliru untuk merancang. Keliru untuk merancang. Okey. Yeah. Tapi sebelum tu Mr. Muhammad ada menggunakan satu perkataan yang saya minat, iaitu perkataan motivasi. Kerana peniaga di negara ni ada mazhab-mazhab tertentu yang percaya bahawa yang suka pergi kursus teknikal tak suka motivasi. Ada yang suka pergi motivasi tapi tidak percaya kepada teknikal sebab rasa macam teknikal ni tak apalah, nanti aku boleh pergi cari supplier, aku boleh hire pekerja, aku perlukan motivasi. Tapi tidak dinafikan ada peniaga yang tak percaya kepada motivasi. Dan sebenarnya kalau kita tengok keadaan latihan di Malaysia ni memang ada yang teknikal, ada yang motivasi. Sebagai otai latihan Malaysia, Mr. Muhammad, ini adalah satu dua mazhab yang sentiasa ada polemik masing-masing, sentiasa argue, teknikal atau motivasi. Boleh tak Mr. Muhammad selesaikan polemik ni? Okey, motivasi dan teknikal. Ya. Yeah. Itu kita kena depend, kita kena tengok perniagaan kita. Kalau kita super fighter, wajib kita kena ada motivasi, ada teknikal. Melainkan kalau kita super fighter tetapi kita macam outsource kan, ataupun kita buat engagement, ada yang freelance dan sebagainya. Makna sebab itulah sebenarnya kalau kita ingin memperkembangkan perniagaan kita, kita tidak boleh berterusan menjadi super fighter. Kita mesti kena engage pekerja kita sama ada secara full time, part time maupun freelancer. Jadi kita kena engage dia sebab kita akan gunakan kemahiran dia untuk tujuan urus niaga kita atau untuk tujuan perniagaan kita. Ya, mana mungkin Tuan Moksing, kita semua nak handle, kita nak keuangan, kita nak motivasi, kita nak teknikal, kita buat marketing, kita turun ke lapangan. Mana mungkin kita juga nak buat pentadbiran. So mana mungkin kita seorang boleh melaksanakan semua kerja. Jadi yang ini adalah terletak kepada kepandaian seorang usahawan tersebut untuk memilih. Ya, untuk memilih sama ada dia nak menyeksa diri dia, perkataan menyeksa. Maksudnya semua sekali dia nak buat. Okey. Ataupun dia menggunakan kepandaian orang lain untuk perniagaan dia. Ini konsep senang je. Ya, pernah guru saya berkata, jadikan duit orang lain sebagai duit kita dalam perniagaan kita. So konsep dia senang. Okey. Jadi untuk keperluan latihan ni, peniaga sama ada suka pergi ke motivasi atau suka pergi ke teknikal, pada akhirnya ikut kepada cara perniagaan itu dijalankan, Mr. Muhammad. Betul lah apa yang saya cakap ni ataupun salah? Ya, betul. Cara dia. Tapi kalau dia peringkat awal sebagai orang yang baru, dia seharusnya mengetahui segala-galanya. Tetapi
walau bagaimanapun. Sebab kita apabila kita sebagai owner kepada perniagaan kita, sekurang-kurangnya kalau kita tidak mendalam, kita kena tahu juga sedikit dalam sudut teknikal untuk membantu kita melancarkan lagi perancangan kerja kita. Sebab kita kena ada knowledge. Bila pekerja kita mencadangkan macam ni, memandangkan kita ada knowledge, kita boleh challenge dia. Why not do this start? So maknanya kita boleh challenge dia untuk kita bukan kita nak mempelekehkan dia, tetapi kita nak supaya dia ada satu challenging minda untuk sama-sama bergerak seiring dalam memastikan perniagaan kita mencapai ke tahap ataupun visi dan misi yang kita tetapkan. Jadi owner bisnes perlu juga pergi ke latihan yang berbentuk motivasi dan juga perlu juga pergi ke latihan berbentuk teknikal, Mr. Muhammad. Ya, untuk peringkat permulaan kalau dia super fighter lah. Ya, kalau dia super fighter, dia by hook by crook dia kena. Ya, kalau dia tak pergi teknikal, macam mana dia nak run perniagaan dia. Ya, tapi kalau saya katakan tadi, kalau dia ingin lebih maju, ada engagekan pekerja lain dan sebagainya, teknikal tersebut dia boleh dah bagi macam outsource kepada pekerja dia yang akan buat. Ya, kalau macam contoh ada satu hospital di Jitra Kedah. Dia punya owner dia adalah jurutera, bukan doktor. Okey. Adakah dia nak belajar menjadi doktor? Faham. Jadi maksudnya selain daripada motivasi dan juga teknikal, sebenarnya ada satu lagi lah, latihan untuk urus bisnes juga penting, Mr. Muhammad. Ya. Okey. Boleh ulas sikit tentang latihan mengurus bisnes ni, sebab nampak macam antara latihan motivasi dan teknikal macam yang ni sangat penting juga ni, latihan mengurus bisnes ni. Boleh Mr. Muhammad ulas sikit? Okey, antara motivasi, antara teknikal, so di tengah-tengah dia gap tersebut adalah pengurusan perniagaan. Latihan pengurusan perniagaan. Bermakna di dalam latihan pengurusan perniagaan, kita mesti mengetahui macam mana perjalanan perniagaan tersebut. Ya, itu macam perancangan, operasi, pentadbiran, kewangan. So kita kena tahu secara keseluruhan, secara holistik. Daripada itulah jugalah barulah kita dapat melaksanakan perniagaan kita dengan lebih tersusun. Sebab di dalam pengurusan perniagaan kita sebenarnya didedah dalam pelbagai sudut. Dalam sudut hubungan dengan pelanggan, bagaimana kita berkomunikasi. So ini salah satu di dalam pengurusan perniagaan. Ya, bagaimana untuk kita menguruskan kewangan. Hasil dari perniagaan bukan mutlak milik kita, tetapi kita hanya ambil mungkin sebagai gaji. Yang selainnya adalah milik syarikat. So ini yang kelemahan yang banyak ketara di kalangan usahawan-usahawan kita yang menjadikan hasil jualan perniagaan kita adalah pendapatan kita. Kita tidak membezakan antara diri kita sebagai pekerja. Sebenarnya kita sebagai pekerja kepada syarikat kita sebenarnya. Okey. Baik, Mr. Muhammad. Kita ada lebih kurang lagi dalam 12 minit. Okay. Apa yang kita cakapkan tadi, kalau peniaga yang dah memang meniaga, diorang akan faham, Mr. Muhammad. Maksudnya kita cakap tentang operasi, cakap tentang pengurusan bisnes. Tetapi untuk peniaga yang belum meniaga tapi nak meniaga. Jadi diorang ni tak tahu lagi mentaliti, diorang syok baca dekat Facebook cerita-cerita peniaga berjaya dan sebagainya, aku nak jadi usahawan. Tak tahu lagi latihan apa yang perlu pergi, tak tahu lagi perlu ke tidak pergi latihan, tak tahu lagi dunia bisnes ni macam mana. Ada tak nasihat Mr. Muhammad kepada peniaga yang memang betul-betul baru esok lusa nak masuk jadi usahawan berkaitan dengan latihan bisnes ni? Okey, sebelum kepada yang baru yang akan mencuburi bidang perniagaan pertama, saya nak ingin berkongsi.
pertama cuba kita identify, kita kena pasti apa perniagaan yang ingin kita ceburi. Itu yang pertama. Adakah bidang tersebut adalah merupakan yang kita minat? Yang kedua, minat. Bidang, yang kedua, kita minat. Apabila kita telah analisa bidang tersebut, barulah kita tahu tentang kewajaran sama bidang tersebut perlu atau tidak perlu untuk kita ceburi, untuk kita menjadi usahawan dalam bidang berkenaan. Ya, sebab apa ya? Kebanyakan betul lah yang Tuan Muhsin cakap tu. Kita ni suka menjadi ikut-ikutan dan menjadi yang dikatakan, minta maaf kalau dekat luar tanah marah. Tak apa, kat sini boleh cakap apa saja. Okey. Kita adalah peniaga bermusim. Ya, orang sibuk nak berniaga, kita nak berniaga. Contoh kalau pasal Ramadan, kita berniaga semuanya. Ya, tapi apa jadi tuan-tuan dan perempuan kat sana, pengalaman saya, bawa balik kat rumah, nak buka puasa, buka, lalah bau masam. Betul. Ini mengapa? Sebab dia tiadanya latihan yang mengetahui berapa lama ketahanan. Contoh, kalau ayam, ya, saya pergi lebih teknikal sikit. Ayam, kalau 4 jam terdedah di luar dalam udara bilik, dia boleh menyebabkan berlakunya pembiakan bakteria. So apabila berlaku, ini menyebabkan ayam tersebut basi atau busuk. So sebab apa? Di mana dia nak tahu semua ni, Tuan Muhsin? Ya, jadi dia perlu belajar. Perlu ada latihan, dia kena tahu macam mana penjaga ayam. Kalau contohnya kalau dari sudut makanan, saya ambil sikit sudut makanan. Apabila masak sambal, you kena masak betul-betul jadi masak, bukan sekadar sebab saya biasa sebab saya dulu pun selama lebih kurang 7 bulan di dalam untuk menjadi chef, cuma tidak menjadi chef saja. Yang berasa panas kat dapur tu macam mana. Dia punya pembersih, on the go cleaning semua tu. Ya Allahu Akbar. So ilmu tu, latihan tersebut yang akan membantu kita. Ya. Jadi kita kena tahu. Jadi sebagai usahawan yang baru, wajib tuan-tuan dan puan-puan pergi dulu, tak payah pergi ni. Cuma ambil secara keseluruhan atau ambil latihan yang kata general pengurusan perniagaan ataupun asas keusahawanan, ya. Sebab ini adalah peluang. Kalau kita tengok, ya, saya membaca satu artikel yang mengatakan, yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Midak, ya, yang mengatakan bahawa ekoran daripada pandemik ini terdapat 92.1% usahawan kita memerlukan bantuan keuangan. 92.1%. Ya, ini dikeluarkan, bukan saya pandai-pandai, ya. Ini dalam akhbar saya ambil, ya. 92.1% usahawan di negara ini memerlukan bantuan keuangan. Okey, that's good. Kerajaan menyediakan keuangan. Cuma yang kedua, apabila saya membaca satu fasa lagi, usahawan kemungkinan kena berubah kepada perniagaan baru. Perniagaan baru. Okey, baik. Cuma saya nak tanya, adakah usahawan tersebut bersedia untuk perniagaan baru? Dan apakah perniagaan baru tersebut? Apakah latihan yang perlu untuk perniagaan baru tersebut untuk dia terus sustain di pasaran? Betul. Ya. Lepas tu di dalam suruhnya 40.45% usahawan memerlukan khidmat nasihat dan bimbingan perniagaan. Apa ni? Ini adalah latihan. Salah satu latihan, betul? Betul. Dan 31.38% memerlukan latihan asas keusahawanan. Maksudnya yang memerlukan asas sangat ramai tu, Mr. Muhammad. Iya. Asas pun tak ada lagi maksudnya. Iya, sebab kita kena tahu, Tuan Muhsin, macam ni. Saya ambil tak payah banyak lah, Tuan Muhsin. Tak payah pergi jauh lah. Kita tengok dekat tempat, dekat taman kita. Apabila kita tengok di penjuru belah kiri, orang jual nasi lemak laku berderet berbaris. Minggu depan dah ada penjuru di belah kanan. Ini golongan macam mana? Ini golongan peniaga apa ni? Golongan apa ni? Orang yang golongan yang kanan ini,
Kalau dia tidak ada latihan, tidak ada motivasi sebagai seorang usahawan, maka dia inilah yang akan mengganggu peniaga di belah kiri. Saya bukan nak menuduh. Saya bukan nak menuduh. Tetapi inilah yang mengganggu. Contoh, oh, tak ada orang beli kat aku. Oh, itu dia pakai mandrem lah tu. Betullah. Apakah mandrem yang paling kuat pada perniagaan kita? Ini semua nak tahu ni. Senyuman je. Senyuman, okey. Ini kita pergi muka macam tu. Nak nasi lemak? Nak apa? Cuba tanya, Adik, nak nasi lemak ya? Kita ada ayam, kita ada sotong. Adik nak yang mana? Lepas tu tanya, adik ni untuk yang pedas ke yang tak pedas? Sebab mungkin takut adik beli untuk adik, pada adik ke, mungkin tak pedas. So, ini layanan yang dikatakan unique selling proposition. Jadi, usahawan yang baru wajib pada saya. Wajib hukumnya. Ya, secara peribadi kena dapatkan latihan. Kalau kat sini dah ada peluang asas keusahawanan, sebab dalam asas keusahawanan akan dia ajar tentang operasi, pentadbiran, keuangan, permasaran. So ini melengkapkan mereka sebagai asas. Barulah kita tahu, dan di dalam saya pasti kalau di dalam asas keusahawanan ini pihak berkenaan sudah pasti akan masukkan unsur-unsur motivasi dan unsur-unsur mengenali diri. Adakah kita layak untuk menjadi seorang usahawan? Baik, Mr. Muhammad. Kita ada tak sampai 5 minit lagi. Jadi saya cepat dia bila sembang dengan Mr. Muhammad ni, dia rasa masa berjalan cepat sangat. Okey. Ada sentimen di luar sana yang mengatakan bahawa latihan ni mahal lah, Mr. Muhammad. Maksudnya ada yang charge beribu-ribu ringgit, ada yang sampai 20,000 ringgit, ada yang tak ada ke yang murah-murah, yang percuma dan sebagainya. Boleh sebagai otai latihan, silakan Mr. Muhammad. Inilah di dalam suasana yang kalau dalam WUKA, dalam era WUKA, kalau kita tengok, inilah berlaku kekaburan kita di sini. Ya, macam apa yang saya kata kabur di sini? Apabila kita memberi latihan percuma. Boleh saya mention mana-mana institusi yang beri latihan percuma, boleh ke tuan? Tak boleh. Tak boleh. Okey, ada satu institusi yang memberi latihan secara percuma di dalam pemasaran secara digital. Tetapi tak nak pergi juga. Mengapa? Yang ini mengapa? Mungkin dia ingat percuma itu tak ada nilai. Ya, okey. Satu percuma. Siapa kata tak ada? Ada. Antara tuan-tuan dan puan nak pergi atau tidak. Dan kita ni mudah persepsi kita. Kita belum pergi. Inilah yang ramai yang sentiasa mengguna persepsi sebagai panduan kehidupan, so boleh bertukar pada hari ini. Tukarkan persepsi anda. Jangan mudah membuat persepsi. Kata orang, don't judge a book from a cover. Jangan simply, kita kena tengok dulu. Jangan kata percuma tak ada nilai. Sedangkan dia lebih bernilai daripada yang lain. Okey, ada yang mahal. Itu atas pilihan kita. Sama ada kita nak pergi yang mahal atau yang murah. Mungkin yang mahal tersebut adalah special. Yang mana orang yang memang berkemampuan. Contoh, kalau satu sesi itu 15,000. Mungkin nilai yang dia beri itu lebih bernilai daripada 15,000. Itu yang dia yang telah dia setkan. Jadi kita jangan kata, kursus itu mahal. So kita, orang tua dulu kan selalu cakap, pakai baju ukur badan sendiri. Kalau kita tidak mampu untuk pergi 15,000, kita pergi yang bersesuaian dengan kita. Yang percuma pun ada kan? Kalau tak ada rotan, akar pun jadi. Okey, baik. Tapi kadang-kadang akar itu lebih bernilai daripada rotan. So dalam ini yang keadaan tertentu kan? Ya. Ya. Jadi itulah, kita tidak boleh menyalahkan. So terletak pada diri kita, terletak kemampuan kita, terletak sejauh mana kita nak bergerak. Kalau kita ingin bergerak 100 meter, mungkin kita pergi bayar yang murah saja. Mungkin yang 15,000 itu bukan 100 meter, mungkin 100 kilometer. So kita kena tengok perniagaan kita. Sebab itu dalam perniagaan kita ada yang dikatakan misi jangka pendek
dan misi jangka panjang. Jadi kita kena tahu mana kita nak bawa perniagaan kita. Kalau kita hanya untuk 5 tahun dahulu, so kita pergilah peringkat untuk 5 tahun. Lepas tu ada duit, kita pergilah yang lebih besar. Okey, Mr. Muhammad, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Soalan terakhir nak menyelesaikan masalah tajuk kita. Latihan kepada peniaga buang masa ke tak? Itu saya kata tadi tu. Saya bersetuju. Buang masa kepada peniaga yang saya cakap tadi, dia merasakan bahawa dia cukuplah selesa untuk perniagaan sekarang. Jadi saya akan kata dia, saya beritahu inilah perniagaan saya untuk generasi yang akan saya tinggalkan. Generasi saya yang akan saya tinggalkan. Dan kalau dia merasakan bahawa cawan ilmu dia dah penuh, tak payah pergi, membazir je. Betul, membazir. Jadi kepada yang nak menaikkan lagi perniagaan apa semua, latihan sangat penting kepada diorang, Mr. Muhammad. Ya, sangat penting. Saya bagi contoh satu dalam masa sikit. Silakan. Saya sebenarnya bekas tentera udara. Latihan diberi kepada saya 6 bulan saya pergi. Sebelum saya pergi latihan 6 bulan, saya bukan seorang yang bagaimana tengok hari ini ada keyakinan, keberanian dan sebagainya. Tetapi di dalam 6 bulan, saya dilatih kerjasama, keberanian, keyakinan, disiplin yang tinggi. Jadi ini yang saya kata, latihan ini amat penting dan mampu mengubah diri kita sekiranya kita ingin berubah. Perkataan dia, sekiranya kita ingin berubah. Sekiranya kita ingin berubah. Ya. Kalau kita tidak ingin berubah, tak boleh. Kalau dari sudut neurolinguistic programming, tiada seseorang pun yang boleh mencederakan diri kita melainkan kita mengizinkannya. Maksudnya sekiranya kita izin diri kita untuk berubah, insya-Allah kita akan berubah. Tetapi kalau diri kita kata, cukuplah. Saya sebenarnya, Mr. Muhammad, kalau boleh nak bersembang sejam, 2 jam pun rasanya boleh ni. Tapi format kita memang sampai 30 minit, masa pun dah habis. Tapi saya awal-awal lagi, kalau tetamu lain saya tak cakap macam ni. Tapi kalau dengan Mr. Muhammad, saya terus sajalah cakap macam ni. Lain kali kalau kita panggil lagi boleh ya? InsyaAllah. Sebab saya suka berkongsi. Okey, sebab tak cukup rasanya. Tak cukup satu sesi podcast, tak cukup untuk orang macam Mr. Muhammad. Jadi kita kita nak panggil lagi nanti. Mungkin kalau lepas ni kita fokus pada komunikasi, sebab komunikasi adalah penting. Dia adalah tunjang di dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kepada Mr. Muhammad tetamu kita pada hari ini yang saya rasa sesi 30 minit ini sangat padat dan mengupas banyak isu dan membuka minda kita. Terima kasih juga kepada yang stay tune, yang tengok podcast ni. Sebelum kita berpisah, Mr. Muhammad, saya beri ruang untuk Mr. Muhammad bagi tahu sikit macam mana orang di luar sana nak follow ataupun ada program yang Mr. Muhammad nak bagi tahu macam mana nak follow Mr. Muhammad di mungkin Facebook dan sebagainya. Selepas ni, sebab saya yakin siapa yang tengok ni nanti macam mana nak cari Mr. Muhammad ni. Jadi silakan. Okey, terima kasih Tuan Mohsin. Boleh insya-Allah boleh follow saya di Wekos Training and Consultancy dalam page saya. Dan insya-Allah khusus-khusus kita akan paparkan di dalam page tersebut. Apa yang perlu adalah pada saya, apa yang saya berkongsikan adalah ilmu yang Allah anugerahkan kepada saya untuk tuan-tuan dan puan-puan di luar sana sebenarnya. Bukan untuk saya saja, tetapi untuk tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Cuma sama ada tuan-tuan dan puan-puan nak atau tak nak. Tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin suka memetik kata-kata Saidina Ali bin Abi Talib. Dia mengatakan ilmu lebih baik daripada harta. Oleh kerana harta itu kamu yang menjaganya dan sedangkan ilmu itu yang menjaga kamu. Ya? Apabila harta itu dibelanjakan, dia akan habis. Tetapi sekiranya ilmu itu diinfakkan, dia akan lebih berkembang. So itu sebagai penutup dia, Tuan Mohsin. Terima kasih banyak Mr. Muhammad. Satu sesi yang sangat menarik pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Mr. Muhammad tetamu kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang mendengar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Assalamualaikum.